Tawaf wada ialah tawaf selamat tinggal, wajib dilakukan bagi mereka yang hendak meninggalkan Makkahul Mukarramah, jarak 2 marhalah, iaitu 91 km ataupun lebih. Hukumnya wajib bagi orang yang bermusafir, check out, meninggalkan Makkah pada jarak yang mengharuskan qasar solat, iaitu kadar 2 marhalah. Yang kedua, orang yang meninggalkan Makkah dan akan bermukim di luar tanah haram selama 4 ataupun lebih, walaupun jaraknya kurang daripada 2 marhalah, sama ada penduduk Mekah ataupun bukan. Mereka yang tidak mengerjakan tawaf wada tanpa uzur syar'i yang dibenarkan oleh syarak, kenakan dam tertib takdir. Mari kita perhatikan 12 kategori yang diberikan pengecualian. Yang pertama, jemaah wanita yang kedatangan haid ataupun nifas. Jemaah wanita yang kedatangan istihadah dalam tempoh haid. Jemaah yang luka dan berdarah yang boleh menajiskan masjid. Orang yang tidak mendapat air ataupun tanah untuk mengangkat hadas besar. Jemaah yang takut terancam nyawanya, kehormatan dirinya dan harta bendanya. Jemaah yang takut ditinggalkan rakan seperjalanan. Jemaah yang berpenyakit salisil baul, kencing tidak lawas. Jemaah yang dipaksa meninggalkan tawaf atas desakan darurat kecemasan. Jemaah yang takut pada peminta hutang. Jemaah yang terpaksa dipimpin atau diusung kerana uzur dan tidak mampu duduk di atas kerusi roda. Orang yang dalam rawatan rapi dan berjadual. Petugas yang kerap keluar masuk Makkah kerana tugas menguruskan jemaah haji. Mari kita perhatikan situasi uruf semasa pelaksanaan tawaf wada. Ini berkaitan dengan isu-isu pengurusan pergerakan keluar jemaah haji, jemaah umrah dari kota Makkahul Mukarramah. Ada 2 kategori jemaah. Yang pertama, golongan yang tiada masalah dalam bab musafir. Tempoh menunggu sekitar 8 jam. Jadi selepas selesai tawaf wada sehingga keluar ada tempoh 8 jam. Golongan yang kedua, golongan yang ada masalah. Nak keluar ada masalah, nak musafir itu tempoh menunggu yang dibenarkan iaitu 24 jam. Mari kita perhatikan permasalahan tawaf wada. Apakah perkara-perkara yang perlu disempurnakan oleh jamaah haji sebelum melakukan tawaf wada dan sesudah melakukannya? Adakah boleh dengan sengaja melengah-lengahkan perjalanan kerana makan, minum, membeli belah ataupun menziarahi kawan-kawan? Dah habis dah tawaf wada, boleh ke buat macam itu? Jawapannya, apa-apa sahaja perbuatan yang dilakukan selepas tawaf wada dah selesai dah ni, yang tidak termasuk dalam kategori tanda-tanda yang menunjukkan bahawa jemaah ini nak bermukim lagi, nak duduk lagi di Mekah, mazannatul iqamah, dan tidak bercanggah dengan konsep berakhir meninggalkan Mekah dengan tawaf wada, akhiru ahdi bil bait, adalah dibenarkan. Pastikan jamaah mendapatkan maklumat penerbangan pulang dari pejabat maktab tabung haji, persiapan dan kemaskini semua barang keperluan. Jika berhajat nak membeli belah haluslah dilakukan sebelum tawaf wada. Bagasi dibawa ke lobi untuk urusan pengangkutan oleh bas oleh muassasah mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jemaah berwuduk siap-siap dan pergi ke mataf mengerjakan tawaf wada dalam tempoh 4 hingga 5 jam sebelum bertolak meninggalkan bumi Makkah. Tidak perlu memakai pakaian ihram, tidak perlu keluar ke mikat untuk berniat. Niat saja melaksanakan tawaf wada. Ya Allah, aku hendak mengerjakan tawaf Baitillahil Haram 7 pusingan tawaf wada, maka permudahkanlah bagiku dan terimalah daripadaku kerana-Mu ya Allah. Lalu laksanakanlah ibadah tawaf wada 7 pusingan dengan yakin. Tidak boleh dikerjakan kecuali setelah sempurna tawaf rukun umrah, tawaf rukun haji. Hendaklah bersegera meninggalkan Mekah
kecuali kerana perkara yang berkaitan dengan solat atau perjalanan. Perkara yang boleh dilakukan selepas tawadak semasa berada di dalam Masjidil Haram, menunaikan solat sunat tawaf dan berdoa selepasnya. Jemaah boleh mengucup hajat aswad. Boleh juga jemaah minum air zam-zam, berdoa di multazam, menunaikan solat fardu sekiranya muazzin sudah pun melaungkan azan. Boleh mengambil gambar, namun adalah lebih baik tidak dilaksanakan. Selesai ibadah tawaf wada, jemaah pun keluar daripada Masjidil Haram. Boleh makan dan minum di hotel. Boleh qada hajat. Mandi pun boleh. Menyalin dan menukar pakaian, berzikir, baca Quran sementara menunggu proses pergerakan keluar daripada kota Mekah. Mengambil beg, barang-barang yang ditinggalkan di bilik penginapan, ataupun ada keperluan mencari isteri, keluarga, waris, rakan yang hilang. Mengangkat barang-barang yang nak dibawa bersama, ataupun kepenatan nak tidur di dalam bilik hotel sementara menunggu bas ataupun ketibaan kenderaan, ataupun melawat keluarga waris yang sakit di hospital, di klinik bagi kes-kes kecemasan dan hajat, dan juga sebarang urusan yang dikaitkan dengan perjalanan Makkah, sama ada ke Jeddah ataupun ke Madinah, seperti membeli makanan, minuman, menunggu kenderaan yang lewat. Jemaah juga boleh bersedekah ketika menunggu, boleh menguruskan pembayaran dam. Walaupun sebenarnya kita galak akan pembayaran dam tu sebelum tawaf wada, boleh melaksanakan ibadat solat fardu di hotel yang berdekatan dengan berimamkan imam Masjidil Haram dengan syarat-syaratnya. Jemaah berlengah-lengah dalam masjid, dia pusing-pusing dalam masjid sehingga menyebabkan perjalanan jemaah haji yang lain terganggu. Kita tak galakkan jemaah bersedekah semasa dalam Masjidil Haram, dalam perjalanan balik ke hotel. Tidak digalakkan jemaah membeli barangan yang tidak ada kaitan dengan keperluan perjalanan. Jemaah ni nak beli tasbih lah, minyak wangi, cincin, kain, tudung, makanan burung, walaupun nilainya hanya 1 rial sahaja. Jemaah tidak digalakkan juga bergambar semasa dalam perjalanan ke bangunan penginapan, namun dibolehkan selepas sampai ke bangunan penginapan.